Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في أهلنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا فيما أنعمت علينا اللهم بارك لنا في علوم علمتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله berkatilah umur kami ya Allah berkatilah ahli keluarga kami ya Allah berkatilah rezeki yang kau limpahkan kepada kami ya Allah berkatilah ilmu yang kau ajarkan kepada kami ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik ya Allah kurniakanlah kepada kami amal ibadah yang kau terima ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين إخوتي في الله سيداتي وسادتي أسعد الله مساءكم بكل خير ومسرة نلتقي مجددا مع لقائنا الأسبوعي رحلة الروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ندرس في هذه اللقاءات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نغوص في أعماق السيرة النبوية العطرة لنتخذ منها دروسا وعبرة. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di dalam perkongsian ilmu kita Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam perkongsian ini kita mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita ingin mengambil pengajaran dan hikmah di sebalik peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu nastadhif fi hadhihi al-liqa'at fadilat Syekh Muntasir Abdul Basit min Jumhuriyat Misr Al-Arabiyah, di mana di dalam perkongsian ini kita ada tetamu istimewa kita, yaitu Fadilatul Syekh Muntasir Abdul Basit dari Republik Arab Mesir. Kaifa haluka ya Fadilatul Syekh? Barakallahu fikum, Allah yahfazkum. Barakallahu khairan. Kita akan mulakan majlis ini. Nabda hazihi المناسبة لندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونؤتي الفرصة كاملة لفضيلة الشيخ منتصر عبد الباسط لإلقاء المحاضرة. ونعم قبل ذلك نريد من الحضور, kita mahu dari semua yang hadir di sini pastikan adakah boleh mendengar suara dengan baik. Jika boleh dengar, sila tulis dalam ruangan komen jika boleh dengar suaranya dengan baik, agar kita pastikan bahwa perjalanan kelas kita, perjalanan perkongsian ilmu kita di petang hari ini, di malam hari ini boleh berlangsung dengan baik. Alhamdulillah sudah ada yang memberikan beberapa maklum balas. Alhamdulillah. Naam, tafadhal fadilatul Syekh. Barakallahu fikum jami'an. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مرحبا بالإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه حول مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول سنته المباركة وسيرته العطرة، نقتبس من أنوارها ونعيش على خيراتها وبركاتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولن يستطيع أحد أن يتأسى بأحد لا يعرفه.
فنحن نريد أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نستطيع أن نتأسى به وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. Pada permulaan, Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir di dalam perkongsian ilmu kita di petang hari ini, di mana kita akan berhimpun dalam bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil cahaya dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari kebaikan-kebaikan dari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil keberkatan dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tergolong di antara orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur dalam kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seseorang mustahil tidak mungkin mencintai seseorang yang dia tidak mengenalnya. Maka perkongsian ini adalah agar kita lebih mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibina di atas pengetahuan. وحديثنا ما زال موصولا ونختمه إن شاء الله في هذه المحاضرة حول معنى الصحبة، ذلك أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو يعتبر صحابيا ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ما دام آمن وظل على إيمانه. إذا كان مرة واحدة رأى النبي صلى الله عليه وسلم سمي من الصحابة، معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعظم صاحب، بحيث يوصف من رآه مرة واحدة أو يوما واحدا بأنه من الصحابة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكفي فيها أن يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مرة واحدة ويؤمن به، لأنه خير صاحب. فنحن نتذاكر في معنى الصحبة، في معنى النبي صاحبا، في أركان هذه الصحبة وفي مواقفها العظيمة العالية التي كانت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير وأعظم صاحب. وهذا ما نحتاجه في حياتنا، أن نحسن الصحبة لكي تكون يعني حياتنا وجبهتنا الداخلية ومجتمعنا في أقوى صفاته، لأجل أن الصحبة فيه على خير ما تكون، لأننا نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير صاحب. Dan perkongsian kita di dalam majelis ilmu kita di malam hari ini masih berkaitan dengan makna persahabatan yang kita pelajari dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap orang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dikira sebagai seorang sahabat, meskipun hanya satu kali dia melihat, dia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia sudah dikenal ataupun dianggap sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sahabat yang teragung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang sahabat yang paling agung, sehingga sesiapa sahaja orang yang berjumpa dengan dia, beriman dengannya, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun satu kali, ia sudah cukup untuk melayakkan orang tersebut masuk dalam himpunan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah mempelajari tentang kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang sahabat, di mana kita telah mempelajari bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat kepada para sahabatnya, sebagaimana para sahabat adalah sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sini kita mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat yang terbaik. Dan inilah yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, untuk mempelajari bagaimana ciri-ciri, bagaimana sifat seorang sahabat yang baik dari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mempelajari bagaimana menjadi sahabat yang baik kepada sahabat kita. Dan di antara perkara yang
kita pelajari adalah agar kita memiliki sifat-sifat sahabat yang terbaik, yaitu dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعيدا عن أصحابه بل كان قريبا منهم يواسيهم إذا رأى أحزانهم ويزور مريضهم ويقبل دعوتهم على الطعام ويشاركهم في أفراحهم وأتراحهم وتحدث منهم الأخطاء فيعلمهم ويعفو عنهم صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول الله عز وجل عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون إلى أصحابه وكان يضرب المثل في المحبة الصادقة وفي القرب من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat dekat, sangat hampir dengan para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur para sahabatnya ketika mereka bersedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menziarahi sahabatnya yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makan kepada sahabatnya yang kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menyaksikan, melihat ada sahabatnya melakukan kesilapan, ada sahabatnya melakukan perkara yang tidak betul, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memperbaiki apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan tadi Fadilatul Syekh membacakan salah satu dari ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Artinya seorang rasul yang kamu kenal nasabnya, kamu kenal garis keturunannya, kamu kenal betul dengannya. Dan ini adalah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat tersebut adalah azizun alaihi ma anittum, akan rasa berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika kamu rasa susah. Kesusahan kamu akan membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rasa susah dan rasa sedih. Itulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang kecintaan yang tulus, kecintaan yang benar, yang jujur pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. وقد كانت يعني علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بهذه الصفات ليست لأحد من الصحابة معين، لكل الصحابة المشهورين وغير المشهورين والكبار والصغار، وحتى من ربما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة تجد اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به وبدقائق التفاصيل في الصحبة معه شيء عجيب جدا. وهذا الاهتمام بمشاعر الناس والمراعاة لظروفهم والقرب منهم لا يتسع له إلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني حتى نأخذ موقفا يبين لنا هذا المعنى، هناك صحابي ربما كثير لم يسمع عنه ألا وهو سيدنا جليبيب، وقد كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف عظيم سأقصه عليكم إن شاء الله. Dan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, bukan sahaja kepada sahabat-sahabat yang dekat, bukan sahaja kepada sahabat-sahabat yang duduk lama bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kepada semua sahabat baginda, sama ada yang tua ataupun yang muda, yang besar ataupun yang kecil, meskipun mereka hanya satu kali berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perasaan mereka, emosi mereka, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka, dengan para sahabat itu, yang menunjukkan kepada kita bahwa perkara seperti itu tidak mungkin dapat dilakukan melainkan orang yang memiliki hati yang luas, seperti hati yang lapang, seperti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi Fadilatul Syekh mengingatkan kepada kita bahwa kita akan
menyebutkan beberapa contoh dari perkara ini, dan diantaranya adalah tentang seorang sahabat yang mungkin di antara kita belum pernah mendengar namanya. Tapi dalam perjalanan hidup Nabi SAW, orang yang hanya beberapa kali berjumpa dengan Rasulullah SAW, ada peristiwa yang menarik yang ingin Fadilatul Syekh kongsikan kepada kita. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. سيدنا جليبيب هذا يعني صحبة النبي له شيء عجيب جدا. سيدنا جليبيب لم يكن معروفا يعني نسبه، وليس من قبيلة كبيرة أو كذا. ثم كان سيدنا جليبيب يعني دميم الخلقة، ليس وسيما يعني جدا أو ما إلى ذلك، وكان من الفقراء، ينام في المسجد ويتوسد ذراعه وليس له بيت وما إلى ذلك. يعني كان ربما لا يهتم به أحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به أشد الاهتمام، لدرجة أنه قال يعني هذا مني وأنا منه. وهذا له قصة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات يعني رأى سيدنا جليبيب، فقال له يا جليبيب ألا تتزوج؟ فقال إن سيدنا جليبيب يا رسول الله ومن يزوجني، ولا مال لي ولا جاه ولا حتى وسامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يهتم بمشاعر أصحابه يجبر بخاطر هذا الصحابي، يقول له اذهب إلى بيت فلان من الأنصار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منك أن تزوجني ابنتك. فذهب سيدنا جليبيب إلى هذا البيت من الأنصار ومن الصحابة الكبار، وطلب منهم وأخبرهم بطلب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان رد فعلهم؟ Dan Sayyiduna Julaibib, ada satu kisah menarik dalam kehidupan Nabi SAW, dan beliau bukan seorang yang terkenal, bukan juga berasal dari satu kabilah yang besar, dan bahkan dikatakan bahwa dia tidak memiliki rupa yang handsome, tetapi dan bahkan dia berasal dari golongan orang-orang yang fakir. Terkadang dia tidur di masjid Nabi SAW, dan hampir tiada orang yang ambil berat tentang dia. Tapi tengok bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan para sahabatnya. Suatu masa Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, adakah engkau telah berkahwin? Maka beliau menjawab, tidak ya Rasulullah SAW, aku tidak dapat sesuatu apapun, tak memiliki sesuatu apapun yang aku boleh gunakan untuk menikah, untuk berkahwin. Dan kemudian Rasulullah SAW mencadangkan kepada sesuatu kepadanya, mahukah engkau berkahwin? Dan beliau mengatakan, siapa yang mahu menikahkan anaknya dengannya? Maka kita tengok bagaimana Rasulullah SAW ambil berat tentang keadaan sahabatnya yang satu ini. Rasulullah SAW perintahkan dia untuk pergi ke rumah salah seorang sahabat dari kaum Ansar. Pergilah ke rumah Fulan bin Fulan di antara sahabat Nabi SAW dari kalangan kaum Ansar. Dan ketika Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyiduna Julaibib untuk berkata kepada lelaki dari kaum Ansar tersebut bahwa Rasulullah SAW ingin agar engkau menikahkan anak perempuanmu dengan aku, yaitu dengan Julaibib. Maka beliau pun pergi seperti yang dipesan oleh Rasulullah SAW. فوجئ هذا البيت الكبير من الأنصار بطلب زواج ابنتهم التي كانوا يرجون أن تتزوج من واحد من عظماء المسلمين، بأن جليبيب هو الذي يطلب يدها للزواج. فتردد الوالدان وربما يعني لم يوافقا، لكن البنت المؤمنة سمعت الخبر وعرض عليها فقالت أتريدون أن تردوا طلب رسول الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زوجوني له فإن الله لن يضيعني. يعني أن توافق، قدمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني رغبات نفسه. وفعلا يعني تم هذا الزواج، ولكنه
سبحان الله يعني لم يدم طويلا، إذ بعد الزواج بقليل نادى المنادي للجهاد، وخرج سيدنا جليبيب مع الصحابة في إحدى الغزوات، و يعني وما زال عريسا، ما زال متزوجا حديثا، ومع ذلك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد انتهاء المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الشهداء، فسأل من استشهد، فقيل له فلان وفلان وفلان. قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا، يعني لا يذكرون أحدا آخر. قال لكني أفقد جليبيبا، لكنني أفقد جليبيبا. فبحثوا عن جليبيب رضي الله عنه فوجدوه قد استشهد في مشهد عظيم سأقصه عليكم. Maka pergilah Julaibib ke rumah sahabat dari kaum Ansar ini, memberitahu kepada mereka apa yang disuruh oleh Nabi SAW untuk meminang anak perempuan mereka. Tentunya sahabat dari kaum Ansar ini ragu dengan apa yang disebutkan oleh Julaibib, mengingat keadaan dia seorang fakir dan bukan berasal dari kabilah yang besar, bukan orang yang terkenal. Maka bimbang ibu dan ayah ataupun suami istri dari kalangan kaum Ansar ini untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Julaibib. Tapi dalam perbualan mereka, anak perempuan mereka mendengar bahwa seseorang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meminang anak perempuan mereka. Maka anak perempuan tersebut sendiri yang kemudian berkata kepada ibu ayahnya, kenapa ibu ayah menolak apa yang dipinta oleh Rasulullah SAW, nikahkanlah aku dengan orang yang telah dipilihkan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ditunaikan ataupun dilaksanakan atas permintaan anak perempuan kepada seorang Ansar tadi, dan terjadilah pernikahan tersebut. Tapi pernikahan ini tidak berlangsung lama. Perkawinan itu tidak berlangsung lama, di mana satu ketika selepas perkawinan tersebut terjadi satu peperangan di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas peperangan Rasulullah SAW meminta kepada para sahabatnya untuk melihat siapakah yang gugur, siapakah yang mati syahid di dalam peperangan tersebut. Maka mula para sahabat mencari di antara orang-orang yang terkorban di dalam peperangan tersebut. Mula para sahabat menyebutkan bahwa fulan terbunuh ya Rasulullah, fulan mati syahid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada para sahabatnya, adakah kamu sudah kira semua orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, semua orang yang terbunuh di jalan Allah kami telah kira. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan sahabatnya yaitu Julaibib. Aku tak jumpa lagi dia. Aku tak jumpa lagi dia. Maka kemudian kembali para sahabat mencari di antara orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan tersebut, dan mereka menjumpai Sayyiduna Julaibib dalam satu keadaan tertentu yang nanti akan dikongsikan oleh Syekh di dalam peperangan tersebut, di antara orang yang terkorban, di antara orang yang mati syahid. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفقد جليبيبا، وهذه الكلمة تتقاطر بمعاني المشاعر والمحبة من النبي لهذا الصحابي، الصحابة بحثوا عنه فوجدوه في مشهد عظيم، وجدوه وحوله 7 من المشركين قد قتلهم وقتلوه، يعني بمعنى الحرب بينه وبينهم أخذت في الضرب والقتال، فقتل مجموعة منهم، وفي النهاية يعني هو من أثر الضرب والجراحات استشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه على هذا الحال وأخبر به قال قتل 7 وقتلوه، يعني تعظيما لأمره، قتل 7 وقتلوه، هذا مني وأنا منه. هنا الرفع لمنزلة هذا الصحابي، يعني إذا كان نسبه غير معروف أو كان قبيلته غير معروفة
أو شكله غير مقبول لكنه ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي عليه أعظم وسام، قال هذا مني وأنا منه، فرفع شأن جليبيب إلى أعلى منزلة. ثم رفع النبي رأس سيدنا جليبيب من الأرض، فكانت ذراع النبي هي وسادته. بعدما كان ينام في المسجد متوسدا ذراعه، أصبحت ذراع أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم هي وسادة هذا الصحابي، حتى حفر له قبره ووضع فيه. Dan para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan tersebut, akhirnya mereka menjumpai Sayyiduna Julaibib dalam satu keadaan yang menakjubkan, di mana dia mati syahid dikelilingi oleh 7 orang musyrik yang juga telah mati. Artinya dia telah mengalahkan dalam peperangan tersebut, dalam satu pertarungan antara 7 orang lawan 1, di mana luka-luka yang ada pada tubuh badannya menyebabkan dia lemas dan mati di dalam peperangan tersebut. Maka mereka menjumpainya dan memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dia telah membunuh 7 orang musuh, lalu mereka berhasil membunuhnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan bahwa orang ini, yaitu Sayyiduna Julaibib adalah bahagian dari aku, dan aku adalah bahagian dari dia. Bayangkan seorang sahabat yang dulu tidak dikenal oleh sesiapapun, tidak diketahui nasabnya, tidak diketahui dari mana asal kabilahnya, tapi ketika Rasulullah SAW mengenal keadaannya, dan kita tahu bagaimana Rasulullah SAW mengambil berat tentang para sahabatnya, Rasulullah SAW telah meninggikan darjah sahabat beliau yang mati syahid ini kepada kedudukan yang paling tinggi. Rasulullah SAW memangku sahabat tersebut, kepala sahabat tersebut, sementara para sahabatnya tengah menggali kubur untuk beliau, dan Rasulullah SAW meletakkannya di atas pangkuan Rasulullah SAW. Dulu dia biasa tidur di masjid dengan beralaskan tanah. Sekarang selepas dia mati syahid, dia berbaring di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat menggali kuburnya kemudian mengebumikannya. Wa amma an zawjatihi التي وافقت عليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة، فلما علم بموقفها قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صب عليها الرزق صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. فكانت من أكثر الأنصار ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر نساء الأنصار رزقا وبركة في حياتها، وما عاشت مع سيدنا جليبيب إلا أيام قليلة. فكل هذه المواقف كلها تشعر أن سيدنا جليبيب كان يعني من مشاهير الصحابة، ومع ذلك هذه حياته. لكن هذا هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم الكبير الذي يحب كل أصحابه، وله مع كل صاحب مواقف عظيمة. Adapun istri kepada Sayyiduna Julaibib yang suami dia telah pun meninggal dunia di dalam peperangan tersebut, telah pun mati syahid, Rasulullah SAW telah mendoakannya dengan doa keberkatan yang mulia, sebagaimana dia telah taat kepada apa yang dipilih dan dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Dia mendoakan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa cucuri dia dengan rizki yang melimpah dan jangan biarkan dia hidup susah. Maka sejak masa itu keluarga perempuan tersebut akan sentiasa hidup di dalam kecukupan, hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam kelapangan rizki karena keberkatan doa Rasulullah SAW, meskipun dia
hanya hidup selepas perkahwinannya dengan Sayyiduna Julaibib beberapa hari saja sebelum Sayyiduna Julaibib mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah ini kita melihat bagaimana kecintaan Nabi SAW, perhatian Nabi SAW kepada para sahabatnya, dan kita akan menyaksikan di dalam kehidupan Nabi SAW bersama dengan setiap satu para sahabatnya peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang mulia antara Nabi SAW dengan para sahabat. وأما يعني الموقف الآخر برضو في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فهو مع صحابي صغير طفل عنده 10 سنوات، ألا وهو سيدنا أنس أو أنيس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس بن مالك الذي نال هذا الشرف. سيدنا أنس كانت له أم ذكية جدا وطيبة جدا، هي السيدة أم سليم الأنصارية رضي الله عنها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت بابنها أنس وكان يعني عنده 10 سنوات، فقالت يا رسول الله خادمك أنيس، يعني اجعل أنس يخدمك. النبي ليس عنده أطفال صغار، فيحتاج الإنسان أحيانا إلى الطفل الصغير يرسله في مهمة صغيرة أو ما إلى ذلك، فجعلت أنس يعني مساعد للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هي تقصد من ذلك أن ينال بركة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عامله كابن له. يقول سيدنا أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، هي مدة بقاء النبي في المدينة 10 سنين، فما كهرني قط، يعني ما اشتد علي، وما عبس في وجهي، وما ضربني، وما شتمني، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ويقول والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعاملني أحلى معاملة وأجمل معاملة. فهكذا النبي حتى مع هؤلاء الأطفال الصغار أو حتى مع الصحابة بغض النظر عن سنهم، لأنه يعني المبادئ لا تتجزأ. رحمة النبي ولطفه وحبه لأصحابه تشمل الجميع، الكبار والصغار، المشهورين وغير المشهورين. Dan perkongsian yang kedua adalah antara Nabi SAW dengan sahabat baginda Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik pada ketika itu adalah seorang kanak-kanak, artinya dia dikenal sebagai pembantu Rasulullah SAW, khadimu an-Nabiy SAW. Dia mendapatkan kemuliaan dan keutamaan menjadi pembantu Rasulullah SAW. Dan berkaitan dengan perkara ini ada sejarahnya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ibunda kepada Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim al-Ansariyah datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan memperkenalkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini anak saya yang bernama Anas, biarlah dia membantumu. Maksudnya membantu urusan-urusan Nabi SAW, perkara-perkara yang perlu dibantu, maka budak ini ataupun kanak-kanak ini boleh membantu Rasulullah SAW. Dan tentu kita mengetahui bahwa di antara tujuan ibunda kepada Anas meminta kepada Nabi SAW agar menjadikan anak tersebut membantu Rasulullah SAW agar mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an, selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwa aku telah berkhidmat, aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan dalam tempoh masa 10 tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksaku, tidak pernah bermuka masam kepadaku, tidak pernah memukulku, tidak pernah ketika aku tidak melakukan sesuatu, dia tidak pernah memarahiku dengan mengatakan kenapa engkau tak buat, ataupun ketika aku melakukan sesuatu yang tak betul, Nabi SAW tidak akan menegurku dengan mengatakan kenapa engkau buat perkara yang demikian. Dan Rasulullah SAW sentiasa bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik, sehingga
ia mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW berinteraksi dengan baik, bermuamalah dengan baik dengan semua para sahabatnya tanpa memandang umur mereka. Artinya sahabat-sahabat Nabi SAW yang telah tua, yang telah dewasa, bagaimana mereka berinteraksi dengan bagaimana Rasulullah SAW bersuhbah dengan mereka, dan juga sahabat-sahabat yang muda ataupun sahabat-sahabat yang masih kanak-kanak. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم أنسا الذي هو صاحبه قبل أن يكون خادمه، فكان يزور بيت أنس إكراما لأنس لأجل خاطر أنس، يزور أم سليم وزوجها سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. في إحدى المرات زارهم النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يصلي لهم في مكان من البيت حتى يتخذونه مصلى يعني لقيام الليل والنوافل وما إلى ذلك، وأم سليم تصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاب طلبهم وقال أين تريدون أن أصلي لكم؟ ففرشوا مكانا وجهزوه وحصير نظفوه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بجواره وأم سليم خلفهم، وكان هذا المكان المبارك ببركة أنس ومراعاة النبي لخاطر أنس وإكرام أنس. ثم قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي خويصة، خويصة علي شيء خاص. قال ماذا؟ قالت خادمك أنس ادعو له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذه المرأة الذكية الطيبة التي تريد الخير لابنها دعا الله عز وجل وهي تعلم أن دعاء النبي مستجاب، فقال اللهم أطل عمره ووسع رزقه وكثر ولده. فببركة هذه الدعوة عاش سيدنا أنس أكثر من 100 عام أو قارب 100، وكان من أولاده وأحفاده عددا يصل إلى 100، وربما مات في حياتهم عشرات، يعني في حياة سيدنا أنس مع طول عمره مات من أولاده أو من عشرات، وكان هذا عن كثرة ولده وطول عمره. وكان بساتين الناس وحدائقهم تنتج مرة واحدة في السنة، وكان بستان أنس ينتج مرتين، فكان من أغنى الأنصار مالا وأطولهم عمرا وأكثرهم ولدا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له من قلب النبي الذي كان يتخذ أنسا صاحبا لا خادما. Dan Nabi SAW memberikan kemuliaan kepada sahabat yang muda ini, yaitu Anas bin Malik yang pada ketika itu masih kanak-kanak. Nabi SAW sering datang menziarahi rumahnya, berjumpa dengan ibunya yaitu Ummu Sulaim dan juga ayah tirinya yaitu Abu Talha. Dan pernah satu ketika Rasulullah SAW diminta untuk datang ke rumah Anas bin Malik, dan mereka meminta agar Rasulullah SAW sholat di rumahnya. Maksudnya melakukan sholat sunnah di rumahnya. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, mana tempat yang aku mahu agar kamu semua sholat di situ. Mereka menyediakan bagi Nabi SAW tempat untuk sholat, membersihkan bagi Nabi SAW tikar untuk dihamparkan bagi Rasulullah SAW, untuk Nabi SAW sholat di atasnya. Maka Nabi SAW sholat di rumah mereka yang menjadikan rumah tersebut penuh dengan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala kerana kewujudan Nabi SAW sholat di tempat tersebut. Selepas Nabi SAW sholat di mana dalam sholat tersebut, ahli keluarga tersebut, Anas dan ibunya ikut sekali sholat sunnah bersama dengan Rasulullah SAW. Ibunda kepada Anas yaitu Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, saya ada sedikit permintaan khusus kepada Rasulullah SAW. Permintaan yang tentunya dia tidak akan minta kepada orang lain. Dia minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anak saya ini Anas adalah pembantumu, ya Rasulullah, doakanlah dia. Tentunya dia tahu keberkatan doa dari Nabi SAW, doa Nabi SAW yang mesti didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mendoakan untuk Anas bin Malik dengan 3 kebaikan.
Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkati dan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dan diperbanyak anak keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an umur yang panjang, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya zuriat yang banyak. Bahkan jika dikira mungkin lebih dari 100 anak kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, dan karena umur dia panjang, maka sebahagian dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia semasa dia masih hidup. Dan bahkan ketika para sahabat yang lain ataupun orang lain yang memiliki kebun hanya boleh menuai hasil dari kebun mereka 1 tahun sekali, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada kebun Anas bin Malik sehingga boleh menghasilkan buah setahun 2 kali. Tentunya ia kerana keberkatan doa Rasulullah SAW yang sentiasa bersikap baik kepada para sahabatnya tanpa memandang umur mereka, dan telah pun menjadikan Anas bin Malik bukan sebagai seorang pembantu tetapi sebagai seorang sahabat. ثم يعني موقف أخير وبعده سأختم بكلمة في هذه السلسلة المباركة. هذا الموقف الأخير يبين لك ويبين لكم يا أيها الإخوة ولنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وحمايته لهم وشدة اهتمامه بهم كقائد وكصاحب وكنبي ورسول وحبيب. في إحدى الليالي في المدينة حدث صوت مفزع، صوت شديد في المدينة، فالناس استيقظوا فزعين يبحثون عن مصدر هذا الصوت، وبينما هم ما زالوا يستيقظون ويبحثون ومتفاجئون لا يعرفون ما مصدر هذا الصوت، إذا بهم يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استيقظ أول الناس وركب فرسا كانت لأبي طلحة، وهذا الفرس كان شديدا وقويا لا يعني غير مروض، لا يستطيع، ليس بسهولة أن يركب عليه أحد. وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ركبه بدون سرج وبدون لجام، أمسك فقط يعني في عنق هذا الفرس وسار به ناحية الصوت، ورجع يطمئن أهل المدينة وقد استيقظوا للتو، يطمئنهم ويقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، يعني اطمئنوا، أنا ذهبت إلى خارج المدينة وإلى مصدر الصوت ولم أجد يعني بأسا، فاطمئنوا لن تراعوا. حماية منه صلى الله عليه وسلم للصحابة. حتى بعدها سألوه كيف وجدت هذا الفرس، هذا الحصان الشديد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، وجدناه بحرا، بحرا يعني واسعا وطيبا، حتى الفرس يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan satu peristiwa terakhir yang dikongsikan oleh Fadilatul Syekh yang menjelaskan tentang sikap Nabi SAW kepada para sahabatnya, kepedulian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kecintaan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah satu peristiwa yang terjadi di Madinah, di mana satu malam penduduk Madinah mendengar suara ledakan yang sangat kuat. Maka mereka tak tahu apa yang menyebabkan terjadinya gegaran suara yang sangat kuat tersebut. Mereka tercari-cari, mereka mula bangkit dari tidur mereka dan mencari-cari di mana sumber suara tersebut. Maka mereka bergerak ke satu arah yang mereka dengar suara tersebut, tapi ketika mereka sampai di sana, mereka telah menjumpai Rasulullah SAW telah lebih dahulu sampai di tempat tersebut. Rasulullah SAW orang yang pertama sampai untuk melihat apa kemungkinan bahaya yang akan menimpa mereka. Dan Rasulullah SAW di malam hari itu menaiki kuda milik Abu Talha, kuda yang sangat kuat, kuda yang besar dan sangat laju, dan Rasulullah SAW naik kuda tersebut tanpa alas apapun, tanpa tali apapun. Artinya Rasulullah SAW terus naik ke atas kuda tersebut karena
ingin agar segera sampai ke tempat yang dibimbangkan oleh para sahabat, terjadi satu petaka besar, satu perkara yang besar. Dan Rasulullah SAW ketika para sahabat sampai di tempat tersebut, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, tiada sesuatu yang perlu dibimbangkan. Artinya Rasulullah SAW tidak melihat apa-apa bahaya yang perlu dibimbangkan yang datang ke Madinah pada ketika itu. Rasulullah SAW memberikan kepada para sahabatnya berita bahwa kita boleh kembali dengan tenang, tiada sesuatu apapun yang perlu ditakuti, tiada sesuatu apapun yang perlu dibimbangkan. Para sahabat terkejut tengok Rasulullah SAW telah sampai di tempat tersebut, naik seekor kuda tanpa tali, tanpa alas, dan mereka bertanya, bagaimana keadaan kuda tersebut ya Rasulullah? Rasulullah SAW dengan ringan mengatakan, kuda ini bagaikan lautan. Artinya kuda tersebut boleh bergerak dengan pantas, dengan laju, sehingga boleh memberikan kemudahan kepada Rasulullah SAW untuk sampai ke tempat tersebut, ke lokasi tersebut dengan cepat. والختام الطيب والعجيب لهذه السلسلة النبي صاحبا يا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن علاقته بأصحابه في حال حياتهم بل بعد مماتهم أو استشهادهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور شهداء أحد فيدعو لهم ويزور الأموات من أصحابه، وكان من آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن زار البقيع، والبقيع هو مكان مقبرة المسلمين وهو قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فزار النبي الأموات من أصحابه ودعا لهم ويعني أكثر من الدعاء لهم، وذلك قبل مماته صلى الله عليه وسلم يعني فترة بسيطة. فهكذا كان بره لأصحابه صلى الله عليه وسلم في حياتهم ومماتهم وبعد مماتهم، ولم تكن صحبته لهم فقط يعني في حال حياتهم، بل كان يهتم بهم حتى بعد موتهم، يزورهم في قبورهم ويدعو لهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور الطيب. Oke, dan sebagai penutup tentang Nabi SAW sebagai seorang sahabat kepada para sahabatnya adalah Rasulullah SAW bukan sahaja mengambil berat memperhatikan para sahabatnya semasa mereka hidup, tetapi Rasulullah SAW juga mengambil berat keadaan para sahabat meskipun selepas mereka meninggal dunia, meskipun selepas mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW adalah Rasulullah SAW seringkali pergi berziarah kubur. Rasulullah SAW menziarahi para sahabatnya yang gugur dalam perang Uhud dan mendoakan mereka. Dan bahkan beberapa masa sebelum kematian Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berjumpa dengan para sahabat yang masih hidup, dan Rasulullah SAW pun pergi berziarah menjumpai para sahabatnya yang telah mati di tanah perkebumian Baqi', tanah perkebumian di mana banyak dikebumikan di tanah tersebut sahabat-sahabat Nabi SAW yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW mendoakan mereka, mengucapkan salam kepada mereka dan memperbanyak doa untuk mereka, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan Rasulullah SAW bukan saja dizahirkan, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bukan saja ditujukan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang masih hidup, tetapi juga kepada para sahabat-sahabatnya yang telah meninggal dunia. Maka sungguh mulia Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perkongsian kita di malam hari ini, dan terima kasih kepada semua yang hadir, sama ada yang hadir di dalam platform Zoom meeting ataupun yang hadir bersama di dalam platform TikTok. Nashkur al-hudur al-kiram sawa man hadara an tariq TikTok wa man hadara an tariq manassah Zoom meeting. Nashkurukum wa
Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala kama jama'ana fi hadhihi dunya an yajma'ana fi dari karamatihi fil akhirah. Innahu maula dzalika wal qadiru 'alaiha. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nashkur fadilat Syekh Muntasir Abdul Basit wa nas'alullaha an yujziyahu jazaan hasana ala hadhihi al-muhadharah al-qayyimah. Terima kasih kepada Fadilatul Syekh atas muhadharah yang disampaikan. Syukran kepada semua yang hadir. Syukran Fadilatul Syekh, syukran. شكرا مولانا إن شاء الله نشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله في موضوع جديد في السيرة سيكون مفاجأة إن شاء الله. إن شاء الله akan ada perkongsian baharu berkaitan dengan sirah, tajuk-tajuk baru إن شاء الله. Terima kasih, syukran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan, syukran. Ustaz. Ya, syukran. Terima kasih Puan. Jazakumullah khairan.